نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam satu majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ini, iaitu Perlis Mengaji pada siri yang ketiga dalam tempoh kawalan pergerakan, yang juga siri yang ketiga kita menampilkan satu talian yang baharu, iaitu talian interaktif fatwa menuju Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada hari ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan, kita menampilkan satu individu untuk menjawab panggilan-panggilan yang khusus berkaitan dengan talian interaktif fatwa ini, iaitu Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sukalah saya untuk mengalu-alukan apabila saya buka nanti untuk tuan-tuan dan puan-puan semua boleh untuk membuat panggilan dan bertanyakan secara terus kepada Sahibus Samahah Datuk untuk apa-apa saja soalan berkaitan dengan bulan Ramadan ni. Seronok ke tak seronok ke, enjoy ke tak enjoy ke, masjid katuk ke apa ke, boleh tanya terus. Saya akan menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajukan soalan khususnya berkaitan dengan Ramadan pada tahun ini ataupun yang sebelum-sebelum ni, masalah ke apa semuanya kita alu-alukan untuk tuan-tuan ajukan sebarang persoalan. Dan nombor yang tertera di sebelah kanan saya, iaitu talian yang sama, iaitu 013-432-4423. Saya ulang, 013-432-4423. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita tidak lama lagi untuk nak menyambut bulan Ramadan ini, iaitu esok merupakan hari terakhir di dalam bulan Syaban, dan keesokannya kita akan melanjutkan satu lagi hari, iaitu hari yang penuh dengan keberkatan, iaitu hari Jumaat, dan ianya merupakan hari yang pertama di dalam bulan Ramadan untuk kita menyambutnya pada tahun 2020 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa memanjangkan kalam, saya ingin menjemput Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, untuk memulakan ucapan aluan baginda, ucapan aluan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadil, pengurusi sidang penonton yang berada di rumah pada waktu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesihatan dan kekuatan serta persediaan jiwa untuk menghadapi bulan yang diberkati, iaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, seperti mana yang kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperbagaikan ibadah insan, manusia ini kepada dia. Ada ibadah kita kepada Allah dengan cara kita solat, pergerakan. Ada ibadah dengan cara kita mengeluarkan harta, itu zakat. Ada ibadah dengan kita pergi ke tempat lain, itu haji. Kita tak boleh buat haji di rumah kita. Ada ibadah yang mana dia tak ada pergerakan, tak ada perbuatan, iaitu dia suruh kita menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkannya. Kemudian dijadikan hari-hari yang dikhususkan untuk berpuasa, itu kewajipan berpuasa sebulan itu dijadikan bulan yang diberkati. Seperti mana yang selalu kita sebut, keberkatan ialah sesuatu kurniaan, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan akan dilalui oleh semua orang. Orang baik, orang tak baik, orang puasa, orang tak puasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu mencipta apa yang ia mahu dan kemudian ia memilih. Dia telah menciptakan banyak bumi, dia telah memilih Makkah dan Madinah. Dia telah menciptakan manusia, dia telah memilih sebahagian manusia menjadi para rasul, dan telah memilih sebahagian manusia menjadi para mujaddid. Dia telah menciptakan hari-hari, dia telah memilih hari Jumaat
Dia telah menciptakan bulan-bulan, dia telah memilih bulan Ramadan. Tuhanmu mencipta dan kemudian ia memilih. Apabila ia memilih, dia mengurniakan kurniaan kepada apa yang ia pilih. Maka keberkatan pada bulan Ramadan itu bukan berkaitan hanya bulan dalam erti kata bulan semata-mata, tetapi ialah manusia yang berinteraksi mengambil keberkatan bulan berkenaan. Ini selalu contoh yang saya sebut. Kerana kita akan dapati manusia ni, kalau nak kira tempat berkat, Mekah berkat. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab juga duduk di Mekah. Walaupun Nabi Ibrahim AS yang asalnya yang memakmurkan Mekah itu, bumi Mekah itu. Kedudukan Abu Jahal, Abu Lahab tidak memberikan keberkatan pada mereka. Bahkan Mekah telah menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari ini kita tahu bahawasanya ada orang pergi Mekah dengan niat macam-macam, penipu dan seumpamanya. Ikut-ikut tak patutnya. Mekah tempat yang berkat, tetapi tak berlaku keberkatan padanya. Ramadan adalah bulan yang diberkati. Sepatutnya orang yang duduk dalam bulan Ramadan diberkati. Tapi tidak semua yang duduk dalam bulan Ramadan itu diberkati, melainkan orang-orang yang mencari keberkatan Ramadan. Seperti mana Mekah, tidak semua orang yang pergi ke Mekah itu mendapat kebaikan dan keberkatan, melainkan mereka yang hadir ke Mekah mencari keberkatan. Maka dengan itu mudah-mudahan kehadiran Ramadan yang akan datang ini menjadikan kita insan yang dapat mencari keberkatan dan kurniaan Allah. Kerana bulan ini akan dimasuki oleh semua manusia, baik, buruk, jahat, penderhaka, ahli ibadah, orang yang taqwa, orang yang menentang agama, semua akan melaluinya. Bilangan-bilangan hari, munculnya hari, pagi, petang dan seumpamanya sama saja. Udaranya juga sama. Cuacanya cuaca-cuaca yang biasa yang ada pada alam ini. Yang membezakannya keberkatan Ramadan. Bagaimana untuk menjadikan satu orang itu berkat dan tidak? Kitalah diri insan-insan yang memasuki bulan Ramadan ini dalam mencari keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Sahabat Samah Datuk di atas muqaddimah pada pagi ini berkaitan dengan menuju Ramadan di talian interaktif fatwa. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, sebelum saya buka kepada soalan, untuk tuan-tuan ajukan dan tuan-tuan hubungi talian yang tertera di kaca skrin telefon tuan-tuan, kaca skrin laptop ataupun apa-apa saja aplikasi yang tuan-tuan pergunakan sekarang ini untuk melihat secara atas talian bersama dengan kami, iaitulah di talian 013-432-4423. Apa-apa saja yang tuan-tuan pergunakan, sukalah saya untuk mengulangi sekiranya nanti apabila kami telah menerima panggilan daripada tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan untuk menjauhkan aplikasi-aplikasi yang lain, hanya saja aplikasi yang tuan-tuan pergunakan untuk bercakap, terutamanya telefon lah. Jangan dekat dengan sebarang alat-alat yang lain, kerana kita tak mahu dia bertindih ataupun bergema ataupun terjadi sebarang gangguan elektronik. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak ajukan kepada yang berbahagia Datuk soalan yang pertama sebelum kita menanti pemanggil yang pertama untuk menghubungi kita, iaitulah berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai menggantikan puasa ni Datuk. Selalu ini soalan yang sukar, orang sering kali berlaku, terutamanya kepada kaum hawa, wanita. Iaitulah apabila mereka tidak sempat menggantikan puasa, kemudian mereka ini datangnya Ramadan yang baru. Apakah nak kena bayar fidyah ataupun biar saja fidyah tu, tunggu puasa ni habis, sambung lagi pula, ganti dengan puasa juga. Jadi dipersilakan kepada Datuk untuk menjawab soalan yang pertama ini berkaitan dengan fidyah, nak diutamakan ataupun ganti puasa dulu ke macam mana tu? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan fidyah ialah asas kepada isu fidyah ini ialah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewajipan berpuasa, tentang wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra.
orang yang sakit, musafir, hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain. Dan dalam masa kemudiannya Allah menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am miskin. Bagi orang-orang yang tak mampu, maka dia ganti dengan fidyah untuk makanan orang miskin. Jadi siapakah yang dikatakan mereka yang tak mampu ini, dan kemudian siapakah yang wajib membayar fidyah ta'am miskin ini? Hal kes yang disebut oleh Al-Fadhil pengurusi tadi ialah, kita katakan seorang wanita ke ataupun siapa-siapa dah, dia sepatutnya kena qada puasa dia sebelum kedatangan Ramadan. Jadi sekarang besok dah nak Ramadan, dia katakanlah dia ada 10 hari lagi kena bayar puasa. Dia tak bayar puasa dia. Bila dia tidak bayar puasa dia, para ulama menyatakan kalau satu orang itu ada meninggalkan puasa, kewajipan berpuasa pada Ramadan yang lepas baru ni, maka dia wajib untuk mengqadakannya sebelum kedatangan Ramadan yang baru. Ini di atas hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana alayya as-shaum min Ramadan ma astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku wajib untuk puasa Ramadan, ada kewajipan untuk puasa Ramadan, yakni aku tak dapat mengqadakannya melainkan pada bulan Sya'ban. Alayya ni di atas aku ada hutang. Kena limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas hadis Aisyah inilah telah diistinbatkan oleh para ulama bahawasanya qada itu mesti ditunaikan sebelum kedatangan Ramadan yang berikutnya. Sebab Aisyah kata dia buat juga pada bulan Sya'ban, yakni bulan yang dah dekat nak masuk kepada bulan yang terakhir nak masuk kepada bulan Ramadan. Di atas itu, maka sesiapa yang mana ada qada, dia tidak boleh melangkah kepada tahun yang berikutnya, melainkan dia ada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Umpamanya dia juga sakit, yang mana dia sakit tu, katakanlah sakit dia tu kemungkinan boleh sembuh, tapi ambil masa tahun itu dia tak boleh. Ataupun dia bersalin dan kemudian menyusu yang mana dia tak mampu, maka dia boleh untuk melewatkan. Jika dia sengaja melewatkan, dia berdosa. Dengan sepakat ulama, dia berdosa jika sekiranya dia melewati ganti Ramadan kepada selepas Ramadan yang berikutnya. Cumanya mereka berkhilaf pendapat, adakah wajib untuk dia membayar fidyah ataupun tidak. Jumhur para ulama di dalam mazhab Malik, di dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Ahmad, mereka menyatakan wajib membayar fidyah di atas riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahawasanya dibayar fidyah. Tapi itu adalah riwayat Abu Hurairah, iaitu pandangan pendapat Abu Hurairah. Di dalam mazhab Hanafi, ia tidak wajib untuk bayar fidyah. Al-Imamul Bukhari ketika menyebut tentang masalah ini, mazhab Bukhari, jika kita lihat kepada apa yang disebut di dalam Sahih Bukhari, nampaknya ialah mazhab tidak wajib membayar fidyah. Kata dia selepas dia menyebut apa yang dikaitkan dengan perkataan Abu Hurairah dan seumpamanya, dia menyatakan Allah walam yadhkuril it'ama, Tuhan tak sebut pun untuk membayar fidyah, yakni bayar kena bagi makan. Dengan itu adalah, dan pendapat ini disokong oleh ramai juga di kalangan para muhaqqiqin, bahawasanya orang yang mana melintas Ramadan yang berikutnya untuk mengqadakkan puasanya, dia berdosa kalau sekiranya dia menyebabkan tertinggalnya dengan melintas gantian itu dengan sengaja melewatkannya. Namun dia tidak wajib membayar fidyah pada sisi sebahagian para ulama yang telah saya sebutkan ini.
Dan muhaqqiqin sebahagian termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dan seumpamanya, mereka mentarjihkan pendapat ini. Kalau tanya saya dalam hal ini, jika kita orang yang berkemampuan, duit ada lebih sikit, kita nak bayar, sesuatu yang baiklah, kerana ia keluar daripada khilaf ni, kerana itu di atas pendapat jumhur. Tapi jika dia tidak membayar pun, dari segi penghujahan dalil tidaklah begitu kuat pada sisi para muhaqqiqin yang termasuk di sisi mazhab Abu Hanifah yang menunjukkan bahawasanya untuk diwajibkan membayar fidyah. Maka dia ada pilihan lah dalam hal ini, sama ada nak membayar fidyah ataupun tak. Jika dia membayar, dia menunaikan pendapat sebahagian besar juga di kalangan para fuqaha. Baik, terima kasih Datuk di atas satu kupasan jawapan yang pertama berkaitan dengan persoalan untuk kita nak qada ataupun kita nak ganti puasa kita ini. Terutamanya perkara ini akan berlaku kepada kaum hawa. Baik, Datuk, alhamdulillah kita telah pun terima panggilan daripada pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Muhammad Sufrizan daripada Arau. Sufrizan daripada Arau. Ya. Okey, Sufrizan, boleh ajukan terus soalan kepada Sahibu Samaha, Datuk? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datuk. Ya. Datuk, tadi Datuk ada terang mengenai fatwa pasal swab test COVID-19 yang tak batal puasa tu. Ini soalan saya macam mana? Tadilah kemarin. Duduk dalam depan skrin ni tak cakap lagi lah. Tak apa. Betul lah, tak apa. Macam mana pula kes inhaler orang yang penat tu? Kes yang inhaler yang pump dekat dalam mulut tu bagi orang yang asma penat. Batal puasa ataupun tidak, Datuk? Ya. Okey. Okey, terima kasih kepada saudara Sufrizan. Ya. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih pada soalan saya nak tanya. Saya sebut dululah tak pasal dah tanya tentang swab untuk COVID itu. Ya, baik. Kita telah bincang hal ini dan kita dapati kita mentarjihkan ataupun kita menyokong pandangan para fuqaha zaman ini, khususnya kerana zaman dahulu dia ada waktu tibbiyah dia panggil. Alat-alat perubatan zaman dulu tu taklah sampai macam zaman sekarang ni. Ya. Zaman sekarang ni lah yang mana alat ada boleh kamera masuk dalam perut kan. Swab tu jolok sampai masuk ke dalam rongga dalam hidung ni dan seumpamanya. Kita melihat kepada kita dia kaedah dulu, saya nak bagi faham kaedah umum untuk orang awam ni faham. Sesuatu yang sah dalam agama ni kita tak boleh batalkan dia dengan suatu andaian. Okey. Dia panggil al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang kerana syak. Baik. Sesuatu solat yang sah tak boleh kita andaikan dia batal kerana barangkali batal kot. Dia tak boleh. Okay. Dia mesti ada satu argument yang cukup setanding dengan keyakinan sah itu untuk dibatalkan. Baik. Demikianlah juga puasa. Mestilah argument dia kuat untuk membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa di sisi ijma' makan, minum dan jima'. Kan? Okey. Jadi masukkan batang tu alat tu adakah dianggap seperti makan dan minum? Okey. Adakah mewakili maksud makan dan minum? Maka tentu ia tidak mewakili maksud makan dan minum. Ulama-ulama dahulu mereka membincangkan tentang soal perkataan walaupun asal isu itu tidak ada dalam ungkapan hadis, iaitu apa yang disebut sebagai jauf. Rongga. Apakah rongga? Sebenarnya mereka nak bincangkan apa yang menyebabkan saluran yang sampai ke perut tu. Saluran yang sampai ke perut tu. Dan kemudian ada riwayat perkataan Ibnu Abbas, dia kata al-fitru mimma dakhal walaysa mimma yakhruj. Dia apa yang masuk, kata Ibn Abbas, yang menyebabkan buka puasa tu apa yang masuk, bukan apa yang keluar. Tapi sebenarnya konteks dia cakap tu dalam konteks bekam. Tapi tak apa. Tapi apa pun yang pentingnya tidak ada swab itu tidak mewakili untuk dinyatakan bahawasanya ia adalah merupakan
boleh dianggap seperti makan dan minum ataupun seakan makan dan minum. Melainkan jika diletakkan bahan tertentu di situ yang mana akhirnya dia masuk ke dalam jasad kita, bahan yang boleh larut di dalam tubuh kita. Itu barulah dianggap sebagai ada unsur bahan luar masuk ke dalam tubuh. Itu pun para ulama ada khilaf berhubung dengan injection. Antara injection yang memberikan makanan ataupun kekuatan, injection yang sekadar memasukkan ubat menyembuhkan sakit pada kulit. Itu pun ada khilaf di kalangan para ulama. Okey, di atas dasar itu maka juga kaul kita ni bukan terpencil, juga ada pandangan dalam mazhab Hanafi yang dahulu juga pandangan demikian. Cuma saya sebut majma' fiqhi, sidang fiqh antara bangsa juga mengeluarkan pandangan yang sama. Maksudnya hal ini tidak batas, sebab itu kita diperlis kita pilih pandangan ia tidak membatalkannya. Baik. Inhaler ni ada perbincangan di kalangan ulama. Saya sebutlah supaya ada yang membatalkannya dan tetapi wallahu taala alam, kita menyokong pandangan-pandangan yang menyatakan tidak membatalkannya kerana ia bukan makanan dan minuman. Baik. Dia ada sedikit gas yang masuk ke dalam rongga hanya untuk macam sejenis ubat saja. Maka bagi orang yang berpuasa, kalau boleh elak guna, dia elak guna untuk mengeluarkan khilaf tu. Tapi jika dia memerlukannya dalam keadaan dia penat dan seumpamanya, dia boleh menggunakannya dan mudah-mudahan insya-Allah tidak membatalkan puasa. Baik, terima kasih saya bersama Datuk di atas penerangan jawapan daripada pemanggil kita yang pertama, iaitu Encik Muhammad Sufrizan daripada Arau yang mengajukan soalan berkaitan dengan inhaler. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masih lagi menanti panggilan-panggilan daripada pemanggil-pemanggil yang seterusnya. Tuan-tuan boleh terus untuk membuat panggilan. Sesiapa yang berjaya kita akan ambil lah. Tapi kalau siapa yang tidak berjaya tu, kita terpaksa tolak kerana kita mengutamakan pemanggil yang terlebih dahulu membuat panggilan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ulang, tuan-tuan boleh membuat talian yang tertera di kaca komputer ataupun mana-mana alat telekomunikasi yang tuan-tuan gunakan, khususnya telefon, handset, tak kiralah apa-apa jenama sekalipun, tuan-tuan boleh hubungi talian 0134324423 yang tertera di sebelah kanan saya ini. Tuan-tuan boleh buat panggilan tersebut untuk bercakap dengan saya bersama Datuk, mengajukan soalan. Baik, saya nak tanya terlebih dahulu kepada Datuk berkaitan dengan isu ni jadi dalam grup Imam Negeri Perlis sendiri, iaitu berkaitan dengan harga fidyah ni. Ya, ni sepatutnya kena tanya CEO Maib pasal dia bila letak harga ni. Harga fidyah ni Datuk, di Perlis ni Datuk, harga fidyah dia adalah RM5. Kalau nak dibandingkan dengan negeri-negeri lain, iaitulah RM1.7, RM1.8, RM1.7, lebih-lebih lagu tu lah. Jadi pasal Perlis ni dia tinggi sangat, negeri kecil lah. Tapi dia ambil lebih tinggi sangat. Ataupun sebenarnya harga yang 1/4 daripada segantang beras. Jadi saya minta Datuk memberi sedikit pandangan ataupun jawapan berkaitan dengan soalan ini. Oh, terima kasih. Ni sebenarnya Ustaz Nazim lah dia kena jawab sebab dia telah dia duduk di bawah Maib ni, kutip ni. Ya, tapi tak apalah. Saya sebut sedikit. Di dalam mazhab Hanafi, saya sebut lah pandangan di kalangan mazhab ni. Di dalam mazhab Hanafi dia kata fidyah ni 1 gantang, sa'. Okey, udahlah. Dalam mazhab yang lain mereka menyebut selain pada Hanafi, mereka kata dia mud 1 cupak. Jadi kalau ada perbezaan mungkin di kalangan mazhab itu dia ada percubaan di kalangan ada perbezaan di antara segantang, kerana segantang lebih kurang 3 kilo lebih dan secupak lebih kurang 750 lebih lah. Di situ ada perbezaan harga. Namun di kalangan para ulama mereka menyebut oleh kerana perkataan ta'amun miskin itu ialah makanan orang miskin. Orang miskin kalau kita bagi makan, kita ambil beras saja bagi kat dia, dia nak makan, orang tak makan nasi macam tu, melainkan memang ambil makan nasi tak boleh jadi satu hidangan makan pada dia. Jadi untuk jadi hidangan makan yang cukup ni di Perlis berapa?
Maka dengan itulah, dengan harga itu yang diputuskan oleh Maib, kerana nak bagi jadi harga ta'am miskin, makanan orang miskin. Berdasarkan riwayat Anas, di mana Anas dia hidangkan makan, dia panggil orang makan, jumlah orang makan itu dikira bayaran kepada fidyah. Maka sebab itu kalau orang yang tu nak bayar fidyah, misalnya dia buat jamuan, dalam jamuan tu ada cukup nasi, daging ataupun lauk ikan ke, ada sayur ke, dia panggil 30 orang miskin dan 30 orang yang miskin tu makan. Maka tertunailah fidyah dia untuk 30 hari itu. Lepas tu kalau hari berikutnya dia pula buat, dia panggil lagi 30 orang miskin. Makan satu hidangan, setiap orang boleh makan, cukuplah, kenyang dia makan, ada lauk, ada sayur, 30 orang makan. Tertunailah 30 hari lagi fidyah dia. Sebab tu kalau orang tanya dia ni ada masalah 10 tahun misalnya tak mampu berpuasa umpamanya, ataupun 5 tahun tak mampu berpuasa, yang nak pergi cari seorang-seorang, nak pergi mungkin panggil, kalau dia ada satu tempat orang miskin, panggil depa bagi satu hidangan yang cukup makanan orang miskin tu tertunai untuk dia. Maksudnya demikian. Yang demikian itu pernah dilakukan oleh Anas bin Malik, dan demikian itu maka pilih dengan harga tersebut, kerana harga tersebut cukuplah untuk diperoleh ni RM5 di Kuala Lumpur tak dapat lah kot. Jadi di sini RM5 boleh makan dah lah kan. Jadi banyaklah kedai-kedai yang ada lauk. Alhamdulillah. Ya. Lauk boleh bermurah Datuk noh. Okey, baik Datuk, kita dah ada pemanggil yang kedua. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello? Polis mengaji ke? Ni bukan polis mengaji, ni talian interaktif fatwa. Sama lah. Mengaji petang ni. Nombor dia sama. Di belakang tu mengaji jugalah. Kira. Boleh mengaji. Kita tak mengaji Quran. Okey. Saya ada soalan sikit. Ya, sebelum tu daripada mana, Cik? Saya daripada Gok Sanji. Buat Sanji, nama? Nama saya Syed Ahmad bin Syed Ali. Syed Ahmad bin Syed Ali daripada Gok Sanji. Okey, baik, silakan soalan kepada saya bersama Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, misalnya Datuk, saya sebenarnya tahun ini kira selalu ni, kami ni di sini ni semayang di Masjid Arau lah kan. Ya. Terawih dan sebagainya, jadi tahun ni mungkin dia punya suasana berbeza sebab masjid pun kita nakkan tutup dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai yang saya rasa sebagai mungkin ramai nak ada soalan ni, macam mana kaedah paling solat tarawih yang boleh diamalkan ni, yang paling mudah dan orang kata apa, paling mudah dipahami dan diamalkan oleh keluarga lah. Sebab kadang-kadang saya pasti semua akan ada masalah yang sama juga. Sebab kadang-kadang masjid ni semua orang dah susun semua kan. Jadi kadang-kadang mungkin dia pun saya surah mana ke lagu mana ke, jadi itu yang nak tanya pandangan Datuk. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Syed daripada Guak Sanji. Baik, suka saya untuk mengulangi kepada tuan-tuan sebelum Datuk jawab, kita mengalu-alukan tuan-tuan dan perempuan untuk menghubungi. Sementara Datuk tengah jawab ni, tuan-tuan boleh menghubungi talian yang tertera di kaca skrin tuan-tuan. Baik, dipersilakan Datuk untuk persoalan yang kedua ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Orang yang bertanya ni nampak dia satu orang yang ahli memakmurkan masjid lah. Ya, alhamdulillah. Dia orang yang selalu hadir ke masjid. Saya suka bukan nak ingatkan pada dia saja, tapi ingatkan pada kita semua dan seluruh rakyat Malaysia ni. Hadis Abi Kabsyah Al-Anmari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Nabi SAW sebut innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia ni untuk 4 jenis golongan. Tapi yang saya nak sebut tu yang hak awal tu. Nabi kata tentang abdun razaqahullahu malan wa ilman wa malan wa yattaqi fihi rabbahu wa yasalli rahimahu wa ya'lamu lillahi haqqahu. Jadi dia satu hamba yang Allah Ta'ala bagi ilmu, bagi rezeki kepada dia, dia takutkan Allah, kemudian dia menghubungkan silaturahim, dia tahu hak-hak Tuhan.
dia ni Allah kata, Nabi SAW kata dia ni bi afdal manazil, orang yang paling tinggi kedudukannya. Satu lagi kata Nabi, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala razaqahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Allah bagi ilmu tapi Allah tak bagi rezeki. Duit tak ada. Ilmu pengetahuan dah lah. Dia ni kata fahuwa sadiqu an-niyah. Dia betul niat dia. Dan dia kata fayaqul, dia kata in razaqani Allahu malan la amiltu bi amali fulan. Kalau Allah bagi kepada aku harta, aku nak beramal lah dengan macam si fulan tu. Kalau fulan tu buat masjid, aku niat nak buat masjid lah. Kalau fulan tu sedekah banyak, aku pun nak buat macam tu. Bukan hasad apa, bukan nak menunjuk. Kerana fahuwa sadiqu an-niyah. Dia sadiqun niyah, benar niat. Nabi kata, wa huwa biniyatihi fa ajruhuma syawa'. Dia dengan niat dia tu dapat pahala sama dengan kawan tadi yang buat sedekah. Yang dia tiru. Yang dia niat nak tiru tu, dia dapat pahala sama. Macam itulah saya nak sebut hal mudah-mudahan kita. Walaupun kita tak pergi masjid, tapi niat kita kalau masjid tu buka, memang kita nak pergi. Mudah-mudahan pahala kita sama kita dapat. Macam pahala kita pergi ke masjid, walaupun kita tak pergi masjid. Seperti mana yang disebut oleh dalam hadis Imam Tirmizi tersebut. Dan Nabi SAW di dalam riwayat yang lain menyebut bahawasanya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata, Inna Allah katabal hasanati wasayyiat. Allah Ta'ala menulis kebaikan dan kejahatan, wa bayyana dhalik, dan kemudian Allah Ta'ala menerangkan tentang hal-hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang cita-cita nak buat baik tapi dia tak buat, Allah tulis untuknya kebaikan sepenuhnya. Fa in hamma biha fa'amilaha, jika dia cita-cita dia nak buat, kataballahu lahu indahu 10 hasanatin ila 700 ila adha'afin kathirah. Kalau dia cita-cita nak buat, dia buat, Allah tulis 10 kepada sampai 700 dan kepada gandaan yang banyak. Yang pentingnya cita-cita. Dah hadis Abu Kabsyah Al-Mari tu, Nabi kata fahuwa biniyatihi ajruhuma syawa'. Dengan niat tu pahalanya sama. Maka orang-orang yang tak pergi ke masjid, sedangkan dia niat nak pergi ke masjid, mudah-mudahan dia dapat pahala sama. Kalau dia kaki masjid. Ya. Tapi kalau bukan kaki masjid ni, orang selalu pergi masjid lah kan. Tapi kalau sekiranya dia pun kalau duk buka masjid pun bukan duk pi pun, musim ni lah dia duk sembang kemas sikit pun, kalau yang tu Allah alam lah. Dia mungkin tutup ni pandailah dia nak buat komen. Kan? Tapi yang pentingnya ialah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Ya. Yang mana kita tetap mendapat pahala walaupun tidak pergi masjid. Saya teringat kisah Al-Buwaiti daripada mazhab Al-Imam Syafi'i ketika menghadapi mihnah khalqil Quran. Mihnah cabaran tentang Quran makhluk, isu yang dikeluarkan oleh Mu'tazilah pada zaman Mu'tasim. Apabila dia dipenjarakan pada hari Jumaat, dia akan bersiap dengan persiapan baju dia semua, bersiap. Dia sampai kat pintu, dia dipenjarakan kerana dia tak setuju dengan pemerintah. Sampai kat pintu penjara, dia kata, Ya Allah, setakat ini sajalah aku mampu menyahut panggilanmu. Artinya niat kita. Okey. Kita pun macam tu oleh kerana keadaan berlaku. Mudah-mudahan yang tak pergi masjid berjemaah pada bulan puasa ni tetap mendapat pahala jika itulah amalan dia dan itulah niat dia yang sebenar. Balik kepada soalan dia tadi, kerana dia nak semayang di rumah. Tips cara. Macam mana? Dia kata kalau di masjid tu orang dah atok dah. Ya. Di rumah pun Allah Ta'ala atok dah. Semayang maghrib memang 3 rakaat. Dia kata dia tak ada kata dia atok. Kalau main di rumah ni nak berapa rakaat? 3 juga. Betul. Ja, semayang Aisyah 4 rakaat. Itu pun Allah Ta'ala telah atok juga. Okay, tak ada masalah isu tu. Cumanya bila nak mari sembahyang tarawih tu mungkinlah timbul sikit lah kan. Nak baca panjang tu kita tak apa nak ingat sebahagiannya mungkin. Ada beberapa cara yang mungkin saya akan sebut di sini. Cara yang pertama ialah jika dia ingat surah-surah yang lebih panjang, dia baca surah yang panjang.
Kerana syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Kalau dia tak ingat lah nak baca, tapi nak baca yang panjang lah, dan dia elok baca Quran. Kalau baca dia boleh baca dengan elok. Ya. Maka dia boleh baca di atas mushaf. Tak mushaf di depan macam dengan masjid-masjid tu. Duk ada masjid kan, untuk imam kita zaman lah ni pun Ya. kebanyakan tak mushaf, seperti mana yang dilakukan oleh Zakwan Maula Aisyah, hamba Aisyah, yang mana dia telah mengimami, menjadi imam dan meletakkan Al-Quran di hadapan untuk mengingatkan dia pada bacaan. Okey, itu satu hal keadaan. Jika sekiranya dia kalau tengok pun dia tak apa nak boleh baca, dia pun nak buat macam mana, tapi dia dah jadi ayah lah kepada family tu. Orang lain tak ada, dia lah nak kena jadi imam. Jika ada anaknya yang lebih elok bacaannya, maka dia boleh menyuruh anaknya menjadi imam. Kerana Nabi kata, orang yang afdal menjadi imam, aqra'ukum li kitabillah. Yang paling bagus bacaan kitab Allah, maka suruh dia jadi imam. Kalau anak pun tak apa boleh, anak pun sama lah dengan kita, ataupun anak pun kecil lagi, nak suruh pun tak padan, kita dengan isteri kita, maka kita jadi baca, kita jadi imam, kita baca Fatihah, dan baca apa-apa surah yang kita ingat, seperti mana kata Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka baca dalam surah Al-Muzammil, apabila Allah sebut tentang masalah sembahyang malam, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang tayassar, yang mudah, yang bolehlah kamu nak baca daripada Al-Quran. Kalau yang dia ingat tu beberapa surah ayat lazim tu, tak apalah, dia bacalah yang itu. Yang penting ialah dia menunaikan solat. Lagi panjang tulul qiyam, lagi panjang berdiri baca Quran, lebih baik. Namun jika itu kadar kemampuannya, la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebankan melainkan dengan kadar seorang itu mampu. Namun hendaklah dia berusaha untuk mengingat surah-surah yang lebih panjang untuk membantunya di dalam solat, bukan saja pada Ramadan dan selain pada Ramadan. Ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Sahibu Samaha Datuk di atas penerangan daripada soalan yang telah pun diajukan oleh Encik Syed Ahmad bin Syed Ali daripada Guak Sanji sebentar tadi. Baik Datuk, kita telah pun mendapat pemanggil yang ketiga. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Siapa di sana? Saya Yusuf bin Abdullah dari Naka. Yusuf bin Abdullah daripada Naka. Ni maafkan saya, ni muallaf ke siam ke macam mana ni? Bukan mualaf. Saya kahwin Melayu. Oh, kahwin Melayu. Baik, alhamdulillah Cik Yusuf. Ni sampai pada Naka no? Ya. Masya Allah, kita hari ini menembusi negeri Perlis hari ini pemanggil kita. Baik, dipersilakan Encik Yusuf daripada Naka. Dipersilakan ajukan soalan kepada saya bersama Datuk. Halo, Datuk. Ya. Saya nak tanya. Ya, sila. Apa tu macam kita nak puasa tu, Datuk? Ya. Pagi waktu sahur tu kita nak kena niat tu bahasa Arab ke bahasa Melayu, hak mana betul? Ya, okey, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi ke Cik Yusuf? Satu lagi. Ya. Kalau tahun lepas saya pergi sembahyang tarawih di masjid, lah ni PKP. Ya. Lepas tu orang perempuan saya baca Quran elok pada saya. Tapi takkan saya jadi imam kat dia pula. Oh, okey, baik. Terima kasih Cik Yusuf, terima kasih. Sama-sama. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun berjaya mendapat panggilan daripada Cik Yusuf daripada Naka. Alhamdulillah. Kita mau sama ada muallaf ke, sesiapa sahaja individu boleh telefon, boleh bertanya, mengajukan soalan kepada saya bersama Datuk. Kita tidak kira lapisan masyarakat, tidak kira khusus untuk negeri Perlis. Daripada mana saja tuan-tuan boleh menghubungi dan membuat soalan kepada saya bersama Datuk. Baik Datuk, ada dua soalan yang diajukan. Yang pertama berkaitan dengan niat. Dia nak niat bahasa Arab ke dia nak niat bahasa Melayu ni Datuk. Yang kedua berkaitan dengan bini dia baca Quran elok lagi pada dia. Kita dengar dia punya telo-telo. Bini qori dia tak qori. Bini qori dia tak qori.
Okey, Baik, tak apa. silakan Datuk. Okey, yang pertama soalan berhubung dengan niat. Niat sebenarnya ialah azam. Kita ni nak minum air ada niat, nak makan ada niat. Jadi niat ni sebenarnya tak ada. Niat ni bukan ada bahasa. Niat ni kita yang tahu, niat dalam diri kita. Kalau tidak, niat tu bukan nak kena sebut dulu. Niat tak perlu nak menyebut dulu. Apa yang kita azam dalam diri kita untuk puasa, maka itulah niat. Maka dengan itu bila dia tu berazam nak puasa besok. Kalau misalnya kata dia bangun sahur. Tentulah dia tak bangun melainkan dia berazam nak puasa besok. Maka itulah dia niat dia. Dia tak ada bahasa Arab, tak ada bahasa Melayu. Niat ni apa yang duduk. Cuma lintasan pemikiran kita itu ada dalam bahasa kita. Tapi azam dalam diri kita sebenarnya ialah azam untuk melakukan sesuatu. Itu adalah merupakan niat. Itu maka tak ada bahasa apa apabila dia terlintas esok nak puasa tu, maksudnya dia berazam untuk esok nak puasa itu, maka dia telah niat lah. Sahlah niat dia. Okey, timbul tentang tadi apa yang kedua? Isteri tadi ya. Secara umumnya semua para ulama menyatakan hendaklah lelaki wanita tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Bahkan di dalam mazhab Malik dia lebih daripada tu, wanita tak boleh jadi imam kepada wanita pun. Jadi tapi pendapat itu juga tidaklah begitu kuat walaupun mereka dalam Al-Mudawwanatul Kubra mereka cuba mereka quote seolah-olah itu daripada Malik, tapi tidaklah begitu jelas. Namun hatta di kalangan para ulama Malikiyah sendiri, mereka ramai yang menterjahkan wanita boleh menjadi imam kerana terutamanya ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana dia menjadi imam dan wanita itu berdiri di tengah apabila menjadi imam. Maka majoriti para ulama kata wanita boleh menjadi imam untuk kaum wanita. Itu tidak masalah. Wanita menjadi imam untuk kaum wanita. Wanita jadi imam untuk lelaki. Yang ni majoriti para ulama hampir kesemua kata tak boleh. Cumanya oleh kerana di sana ada pendapat Abu Thawr, pendapat Al-Imam At-Tabari yang dinukilkan oleh kitab-kitab fiqh. Kerana mereka berhujah dengan apa yang berlaku di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis Ummu Waraqah. Di mana Ummu Waraqah telah diberikan keizinan oleh Nabi SAW kerana dia baca Quran elok. Dia menjadi imam di rumahnya dan Nabi jadikan satu muazzin lelaki di rumah dia. Oleh kerana hadis ini, walaupun ada perbincangan tentang hadis ini, menyebabkan ada pendapat di kalangan para ulama yang menyebut bahawasanya wanita boleh menjadi imam untuk orang-orang yang di bawah diri dia. Saya sebut pendapat dulu lah. Di bawah dia, misalnya saya nak buat konteks kita yang mudah lah. Mak dia qari'ah elok lah. Adalah anak dia kecil, umur baru 3-4, umur baru darjah 1, darjah 2. Takkan dia nak jadi imam kepada mak dia, dia pun tak berapa sangat. Dalam konteks itu, maka sebahagian para ulama seperti mana yang saya sebut tadi, membolehkan. Jika kita baca Syekh Ad-Doktor Abdul Karim Zaidan, dia juga di dalam Al-Mawsu'ah Ahkamul Mar'ah, fi Ahkamil Mar'ah, beliau juga menyatakan pendapat ni bahawasanya lelaki boleh, wanita boleh menjadi imam untuk orang-orang yang di bawah dia, di rumah dia, bukan di masjid, di rumah dia. Namun untuk jadi imam pada suami dia, yang ni tak boleh lah. Maka suami dia lah menjadi imam, kerana suami dia menguruskan urusannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun mungkin suami dia, bacaan suami dia itu mungkinlah tak seelok bacaan dia, tetapi jika dia dapat membaca Fatihah dengan betul dan membaca apa-apa surah dengan betul dan salat dengan betul, maka suaminya lah yang menjadi imam. Isteri tidak menjadi imam kepada suami. Itu jawapan kita. Jadi cuma saya sebut jugalah, kalau dia tu katalah, saya nak sebutlah juga, kalau untuk katalah ibu tunggal duduk di rumah, ada anak darjah 2, baca pun tak apa nak elok lah, mak dia jadi imam, anak-anak perempuan lain ada, anak lelaki seorang ikut di belakang. Ada pendapat di kalangan para fuqaha seperti mana yang saya sebut membolehkan hal ini kerana anak-anak itu berada di bawah dia. Jadi adapun suami, dia tak menjadi imam untuk suami dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kerana Allah telah jadikan lelaki menguruskan urusan wanita dalam hal ini.
Baik, Ya. terima kasih Bersama Datuk di atas satu kupasan berkaitan dengan soalan daripada pemanggil kita yang keempat tadi, pemanggil kita yang ketiga sebentar tadi, iaitu Encik Jusuh bin Abdullah daripada Naka. Okey, alhamdulillah kita telah pun terima panggilan daripada individu yang kelima. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Kamaluddin bin Hamzah daripada Sungai Buloh. Kamaluddin bin Hamzah daripada Sungai Buloh. Cik Kamaluddin, mungkin boleh dekatkan sikit telefon tu supaya kita dengar suara dengan lebih jelas sikit. Boleh. Okey, silakan ajukan soalan kepada saya bersama Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu persoalan Datuk kaitan dengan sahur lah. Okey. Kalau kita sahur, tiba-tiba ada azan lah. Dah azan lah ataupun baru azan. Makanan masih ada dalam mulut, apa yang kita perlu lakukan? Sama ada kita nak tunggu habiskan ataupun kita nak tunggu sampai habis azan ke, macam mana tu Datuk? Itu soalan saya. InsyaAllah. Terima kasih. Secara umumnya majoriti para ulama menyebut apabila kita mendengar azan dan makanan ada di mulut kita, azan telah kita kedengaran ataupun di tangan kita, kesemua itu kita tidak boleh makan. Dan kita hendaklah membuang ataupun tidak meneruskan makan, ataupun kalau masih belum telan, kita jangan telan makanan itu kerana telah sampainya waktu yang difardukan untuk kita berpuasa. Di atas teras riwayat-riwayat dalam masalah ini bermula daripada nas-nas Al-Quran sehingga kepada riwayat-riwayat daripada hadis Nabi SAW. Ini dulu. Antaranya ialah yang selalu kita baca, iaitu kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ila al-lail. Makan dan minum sehinggalah jelas bagi kamu antara benang putih dan benang hitam daripada waktu fajar, dan kemudian sempurnakanlah puasa sehingga pada waktu malam. Apabila jelas masuk waktu fajar, kita hendaklah menghentikan makanan. Di sana ada pendapat yang menyatakan apa yang ada di tangan kita yang sedikit itu, yang kadar nak marah, kita boleh habiskan. Di atas riwayat Abu Dawud yang meriwayatkan bahawasanya idza sami'a ahadukumul nida wal ina fi yadi falyaqdi hajatahu atau kama qala. Jika seseorang kamu mendengar nida, makanan masih ada di tangan dia, maka diselesaikan dulu hajat dia, selesaikanlah makanan dia. Riwayat ini telah dipakai oleh sebahagian minoriti di kalangan para ulama untuk menyatakan dia selesaikan apa yang ada, yang mana bukan kalau yang jak besar ni jenuh nak habis lah kan, besar dia, maksudnya yang baki-baki yang sedikit itu boleh diselesaikan. Namun di kalangan para ulama mereka menyatakan bahawasanya yang terbaik ialah seseorang itu meninggalkan, jangan meneruskan. Ya. Kerana ayat-ayat Quran di dalam masalah itu lebih kuat daripada riwayat tadi. Ya. Kerana ayat Quran itu lebih jelas bahawasanya bila nampak masuk waktu fajar kena berhenti makan. Walaupun ada riwayat hadis tadi yang menyatakan bahawasanya selesaikan apa yang ada. Sahih dan kuatlah hadis itu. Hadis itu kuat, sahih, tetapi kesahihan hadis itu nak dia panggil dia, apabila suatu riwayat itu dia mukhalafah dengan riwayat yang lain yang lebih banyak, maka ada beberapa kaedah menyelesaikannya. Sebahagian ulama mengambil jalan amal yang lebih kuat, yang lebih banyak. Sebahagian taufikkan bahawasanya hal-hal istisna, maksudnya kalau dia ada di tangan dia, maka dia boleh selesaikan itu. Jika kita lihat satu orang bila orang azan dia masih mengunyah, dia habiskan kunyahan dia, kemudian dia telan, maka itu pun ada pandangan di kalangan para fuqaha. Namun yang terbaik dalam hal ini, keluar daripada sebahagian masalah ini, jika ada makanan di tangan kita ataupun pinggan masih belum habis, bila azan kita hentikan, kita sempurnakan puasa kita, kita bersihkan mulut kita, dan kemudian kita mula berpuasa. Okey, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Saya Bersama Datuk di atas kupasan sebentar tadi. Baik, kita telah pun mendapat panggilan daripada pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Saiful daripada Kangar Perlis. Saiful daripada Kangar Perlis. Saiful daripada Kangar Perlis, ha?
Ya, ya. Baik Saiful, dipersilakan soalan untuk saya bersama Datuk. Okey, Datuk, saya ada satu soalan. Yang selawat-selawat yang kita selalu dengar tu, saya tak hafal selawat-selawat tu. Lepas tu ada yang kata ada nak kena apa untuk hafal tu, lepas tu ada yang kata kena niat bagi hadiah baca Al-Fatihah dekat Nabi lepas sembahyang tarawih. Jadi macam mana tu, Datuk? Okey. Sebelum tu nama apa tadi? Saiful lah. Saiful. Ya, tak Saiful. apa. Baik Saiful. Okey, terima kasih kepada soalan. Ambil yang berikutnya. Okey. Okey, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah ada juga pemanggil sebentar tadi, iaitu daripada maaf terputus. Saya cuba hubungi. Saya cuba cari semula pemanggil tersebut. Baik, kita minta Datuk jawab yang Okey. dulu. Salat tarawih, walaupun perkataan tarawih itu digunakan tidak seperti mana saya sebut pada asal zaman Nabi, ialah digunakan perkataan qiyam Ramadan di atas hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Qiyam perkataan qiyam Ramadan. Kemudian telah menjadi penggunaan di kalangan salaf juga, ialah menggunakan perkataan tarawih. Perkataan tarawih maksudnya ada kerehatan. Kerehatan itu asalnya ialah pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menyatakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam tu dia sembahyang 4. Dia kata fala tas'al an tulihin wa husnihin thumma shalla arba'an fala tas'al an tulihin wa husnihin. Nabi sembahyang 4, kemudian kamu jangan tanya tentang panjang dan eloknya sembahyang tu. Kemudian sembahyang lagi 4, jangan kamu tanya panjang dan eloknya sembahyang itu. Tentang panjang dan eloknya solat berkenaan. Maka dengan itu 4. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebut salatul lail masna, sembahyang malam 2. Maka 4 di sini dipahami oleh pada majoriti para ulama, setelah 4 Nabi rehat. Setelah 4, Nabi macam ada kerehatan, ada tunggu sekejap. Di atas itu maka menjadi amalan, sehingga amalan golongan salaf sendiri, mereka apabila 4 mereka melakukan maka rehat antara tempoh berkenaan. Jika di dalam tempoh rehat itu tidak ada satu spesifik amalan, kerana kita tahu riwayat-riwayat daripada Nabi berhubung dengan sembahyang tarawih ini sangat terhad. Antaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta berhubungan Nabi sembahyang pada 1, 2, 3 malam. Pada malam yang keempat Nabi tidak keluar. Tidak ada disebut 4 rakaat Nabi buat amalan apa-apa, tidak ada. Yang ada ialah hadis Aisyah ini, yang mana Nabi shalla arba'an, Nabi sembahyang 4. Ini saja yang ada. Dengan itu maka salaf apabila sembahyang 4 mereka rehat. Jika masa rehat itu kerana di antara seseorang itu berdoa kepada Allah, dia boleh berdoa. Jika dia beristighfar, dia boleh beristighfar. Dia nak tasbih, dia boleh tasbih. Dia nak selawat, dia boleh berselawat. Tetapi tidak ada spesifik selawat mesti kuat, seorang ada tekong, kemudian orang lain kena ikut tekong tu. Kalau tekong tu tak main, maka tak boleh nak sembahyang tarawih. Kita tidak adalah benda-benda amalan yang seperti itu. Yang diriwayatkan daripada Nabi tentu tidak ada. Daripada para sahabat juga tidak ada. Sama ada daripada zaman Omar, sama ada daripada Ubay bin Ka'ab ataupun Tamim Ad-Dari, juga tidak ada. Tidak ada juga daripada imam-imam yang 4 amalan yang seperti itu. Semuanya ada benda itu lebih merupakan amalan yang bersifat cultural practice di tempat-tempatan kita mengamalkannya. So dia boleh sembahyang tanpa perlu ada hal yang demikian. Maka kalau dia berhenti pampak tu, dia letih, dia naik pergi minum air pada sembahyang di rumah, kan? Lebih ada fleksibel. Kemudian tu imam tu dah suami, dia letih minum air, Ustaz minta air, boleh. Dia kata nak duduk saat ni dan nak doa, dia pun boleh berdoa untuk diri dia. Lepas tu isteri dia mungkin duduk nak istighfar antara 4, boleh melakukannya. Kerana perkara yang seperti itu ialah luas dalam masalah ni. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk di atas penerangan soalan yang telah pun diajukan daripada pemanggil kita yang sebentar tadi, iaitu daripada Cik Saiful daripada Kangar, Perlis. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya menjangkakan kita akan mengakhiri talian kita pada hari ini memandangkan telah pun tepat
jam 11. Jadi secara keseluruhannya kita mendapat 5 panggilan Datuk, iaitu panggilan yang paling jauh iaitu Ada satu lagi. ada satu lagi Datuk, Bagi, nak bagi. terima satu lagi Oh, ya. ya. Datuk bagi. Baik, kita teruskan. Halo, Assalamualaikum. Pengurusi yang bagi. Siapa di talian? Saya Fakarudin. Fakarudin. Ya, saya. Daripada mana Cik Fakarudin? Dia bukan pakar, Fakhruddin. Fakhruddin. Ini dia lebih Arabi sikit lah. Melayu Fakarudin lah. Dipersilakan Cik Fakhruddin. Okey, baik. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Baik, Datuk. Maaf sikit, apa nasihat Datuk sebab ada orang yang kata tak seronok lah puasa tahun ni sebab ada Zaid tutup masjid, tak ada tarawih, tak ada majlis buka puasa, iftar dan lain. Lepas tu dia kata rasa macam tak meriah tahun ni. Apa nasihat Datuk kepada kami, masyarakat umum, masyarakat awam tu? Ya. Baik, terima kasih Cik Fakhruddin. Okey, terima kasih. Kita ambil pada semangat puasa. Amalan agama ni bukan saja melakukannya, tidak melakukan juga adalah merupakan amalan agama. Ya. Sebahagian orang fikir ibadat itu melakukan. Macam puasa. Puasa tak melakukan, tak makan, tak minum, tak jima', tak buat, tak. Dia ibadat. Ibadat. Ya. Apabila kita tidak melakukan sebahagian tindakan kerana menjaga asas-asas agama, kan? Kita tak minum arak, ibadat. Ya, betul. Kenapa? zina, ibadat. Ibadat. Apabila ada bahaya, kita tak pergi mencampakkan diri kita ke dalam bahaya itu. Bahaya penyakit yang berseram belakang. Di atas bukan keputusan kita. Keputusan ulul amri. Ya. Yang dibuat di atas maslahah rakyat. Maka kita menunaikan hal itu adalah merupakan ibadah. Ya. Ya, itu kita kena faham. Sebab itu maka para ulama, hatta kalau kita lihat fatwa-fatwa di Mesir, di negeri lebih keras Dia kata siapa pergi semayang di masjid pada musim ni dosa. Ni ulama-ulama daripada Azhar, daripada Saudi, daripada apa keluar fatwa. Sebab hifzun nafs, menjaga nyawa tu ialah merupakan tuntutan agama. Tuntutan agama. Maka sebab itu apabila kita tak pergi ke masjid tapi kita niat, ya Allah, jika masjid ni buka aku pergi. Kita dapat pahala. Kita duduk di rumah, ini mayang tarawih di rumah ni tak pelik. Pada zaman Nabi, sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ahmad dan selainnya, Nabi solat 3 hari itu saja di masjid. Yang lain bukan kerana, sebab tu kalau saya selalu sebut solat tarawih berjemaah bukan bid'ah, kerana Nabi yang solat berjemaah. Cumanya Nabi, walakinni khashitu an tufrada alaikum, aku bimbang difardukan kepada kamu. Jadi zaman fardu tu dah habis, zaman kebimbangan itu dah habis, maka Sayyidina Umar menghidupkannya. Kenapa Abu Bakar tak buat? Abu Bakar 2 tahun je pemerintahan dia, 2 Ramadan saja, dan kemudian keadaan peperangan dengan orang ahli riddah, orang murtad dan seumpamanya, ruang itu tidak cukup. Dan sahabat semayang di sana, ada semayang di rumah. Dan sebahagian mazhab fuqaha, mereka mentafdilkan semayang tarawih ini di rumah. Ya. Jadi sebab itu maka tak ada masalah apa. Ini juga peluang untuk kita solat di rumah dengan bersama dengan isteri, anak-anak kita, dan kemudian kita mentarbiah mereka. Kadang-kadang bapak pergi rumah, bapak pergi masjid, anak-anak tak semayang pun, tak main masjid. Tapi kalau ini peluang bapak, leadership. Sebab tu kepimpinan suami hendaklah ditonjolkan pada musim ni. Ni ada masa lagi sehari ni yang mana tak habis ayat lazim, kemas ayat lazim ni, kan? Boleh baca-baca bagi elok balik, kan? Ini peluang kita semua supaya kita dapat rasai ialah inilah tugasan kita. Dan rumah ni Nabi larang kita jadikan rumah ni sebagai kubur. Kal qabr. Wala taj'alu buyutakum kal maqabir. Kan, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Dan jadi kenapa Nabi suruh baca Quran, solat. Sebab tu kita ni, setiap orang patutnya di rumah dia tu, dia ada tempat solat dia. Disukai kita sempat. Kita tahu rumah saya solat tani, rumah si fulan dia solat dia tani. Bila dia bangun malam pukul 3 pagi, dia tahu tempat solat dia. Tak sabi solat bilik sana, sabi solat bilik sini, dia tak ada. Dia ambil satu ruang di rumah dia tu untuk dijadikan tempat dia beribadat. Disukai. Dia panggil masjid di rumah, yang mana dia merupakan amalan sahabat dan amalan salafus salih. Maka sebab itu kita ada ruang yang kita jadikan pada musim ni, tempat kita semua, keluarga kita bersolat di situ.
kemas-kemaskan, tolak-tolak sikit kot kemas rumah tu, meja-meja ke. Kan? Sapu-sapu pergi bersih sikit. Bapak dah jadi imam. Beza perasaan isteri ni semayang apabila suami ni, rupanya suami aku ni boleh jadi imam. Ingat boleh duk marah selama ni. jadi yang nampak boleh jadi imam ni suatu benda yang nilai yang tinggi, supaya ini Allah Ta'ala berkati kita semua di Malaysia ni dengan peluang yang Allah berikan ni. Juga panggil anak kita duduk belakang tarbiyah. Dia juga tengok kita jadi imam. Kadang-kadang kita tengok anak kita ni duk fi kafar, duk fi apa, pandai daripada kita. Mungkin dia hafal lebih banyak lagi surah. Hak Isya tu bapak jadi imam lah dengan maghrib fardu. Ya. Ha? Yang tarawih tu. Yang tarawih kita mungkin boleh bagi pada anak kita kalau bacaan dia lebih elok. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada Sahibus Samahah, Datuk Arif Perkasa, Profesor Madya, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, di atas ke-6 jawapan yang telah pun diselesaikan daripada pemanggil-pemanggil kita, iaitulah yang paling jauh kita dapat tadi, iaitulah daripada Sungai Buloh, dan yang seterusnya daripada Naka, dan yang 4 lagi pemanggil yang lain iaitulah daripada Negeri Perlis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pemanggil-pemanggil yang mungkin tidak berjaya melepasi talian, tetapi ada daya dia, ada usaha dia, Datuk. Dia cuba tadi macam Datuk kata tadi, dia nak call macam orang lain juga. Mungkin niat dia ni, kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan juga pahala kepada dia. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk itu talian interaktif fatwa menuju Ramadan dalam siri Perlis Mengaji pada pagi ini kita tangguhkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.